Nurul Nabila, dan pada hari ini kami akan membincangkan topik yang bertemakan alam sekitar, iaitu kepupusan flora dan fauna di Malaysia. Seperti yang kita lihat, di Malaysia pada penghujung 1989, anggaran 18.5 juta hektar atau 56.3% daripada bumi di Malaysia diliputi hutan. Malahan itu, hutan hujan tropika kaya dengan flora dan fauna. Di semenanjung Malaysia, lebih kurang 8,000 spesies tumbuh-tumbuhan berbunga yang direkodkan. Dan manakala 2,500 daripadanya ialah spesies pokok. Selain itu juga, dari segi faunanya, 200 spesies mamalia, 115 spesies ular, 80 spesies katak dan 80 spesies cicak telah disenarakan. Bahkan, hutan bukan sahaja berfungsi sebagai habitat kepada flora dan fauna, tetapi dia mempunyai kepelbagaian fungsi seperti sumber, ubat-ubatan dan kawasan tadahan air. Seterusnya, kita akan membincangkan isu-isu yang menjadi kepada kepupusan flora dan fauna di Malaysia. Seterusnya, dalam membincangkan tentang kepupusan flora dan fauna ini, kita dapat lihat bagaimana orkid hutan yang cantik telah dilaporkan hampir pupus. Faktor ini mungkin disebabkan oleh keadaan bumi dan perilaku manusia yang semakin menggugat kestabilan alam. Di samping itu, hidupan seperti penyu di lautan juga semakin terancam. Menurut laporan Pusat Santuari Penyu Rantau Abang yang bertempatkan di negeri Terengganu, mereka telah membuat kajian yang bahawa pada tahun 1986 terdapat 5,665 ekor penyu mentarut. Tetapi pada tahun 1994, hanya tinggal 2,247 ekor sahaja. Selain itu juga, aktiviti penjualan telur penyu secara haram juga turut menjadi kebimbangan kepada spesies reptilia itu. Oleh demikian, ia kerana aktiviti haram itu masih lagi berleluasa di sesetengah tempat yang menjadi tumpuan haiwan itu menetas telur. Selain daripada penyu yang hidup di laut, terdapat beberapa haiwan di darat turut menjadi ancaman kepupusan. Sebagai contoh, gajah pigmi Borneo juga dikenali dengan panggilan gajah kerdil Borneo atau nama saintifiknya iaitu Elephas maximus bornensis. Selain itu juga, ia merupakan subspesies terkecil di dunia dan boleh ditemui di timur Sabah dan utara Kalimantan. Antara punca-punca ancaman yang mengundang kepada kepupusan habitat ini ialah kemusnahan kawasan hutan tanah rendah, kegiatan pemburuan serta pembalakan. Ini jelaslah bahawa kepupusan haiwan-haiwan serta tumbuhan-tumbuhan di negara ini semakin meningkat. Ia disebabkan keadaan bumi serta perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, kita pergi kepada faktor kepupusan haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan di Malaysia. Antara faktor kepupusan haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan di Malaysia, yang pertama ialah kemusnahan dan perubahan habitat. Aktiviti pemusnahan manusia yang paling jelas ialah pembalakan serta penerokaan kawasan baru untuk pembangunan. Aktiviti-aktiviti ini akan memusnahkan sesuatu habitat dan spesies haiwan dalam sesuatu jangka masa yang tertentu. Yang kedua ialah pembakaran hutan. Pembakaran hutan secara terbuka akan menyebabkan spesies-spesies flora dan fauna terancam yang ada di kawasan tersebut akan musnah. Lebih menyedihkan, kebakaran hutan yang besar dan tidak dapat dikawal akan memusnahkan sesuatu spesies haiwan selama-lamanya. Yang ketiga, pemburuan haram. Pemburuan haram berlaku akibat permintaan tinggi daripada negara-negara seperti Amerika Syarikat, Britain dan Eropah terhadap
haiwan-haiwan eksotik yang hanya terdapat di Malaysia. Dianggarkan hampir 200,000 spesies primat dijual untuk tujuan penyelidikan setiap tahun sehingga menyebabkan beberapa spesies haiwan tersebut hampir pupus sehingga sekarang. Yang keempat, pencemaran alam. Hidupan seperti ikan lumba-lumba dan paus pembunuh iaitu killer whale semakin pupus disebabkan pencemaran air, terutama disebabkan oleh tumpahan minyak dan kegiatan manusia yang suka mengotorkan laut. Yang kelima iaitu faktor yang terakhir ialah perubahan suhu dunia. Fenomena El Nino umpamanya menyebabkan peningkatan suhu dunia secara mendadak, menyebabkan ada sesetengah spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan terancam, terutama yang tidak sesuai dengan cuaca yang panas. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan-kesan kepupusan flora dan fauna yang akan dihuraikan oleh Nurul Nabila. Silakan Nurul Nabila. Terima kasih Alia Watif. Sekarang saya Nurul Nabila akan membahaskan tentang isu kesan-kesan kepupusan flora dan fauna. Terdapat 3 kesan. Yang pertama ialah citaran kehidupan akan terjejas. Hal ini kerana disebabkan aktiviti manusia seperti pembinaan yang memusnahkan habitat flora dan fauna kerana mereka kehilangan tempat sumber makanan, pembiakan dan juga perlindungan. Kesan seterusnya adalah hakisan tanah ataupun tanah runtuh. Aktiviti seperti penyahutanan menyebabkan ketiadaan akar tumbuhan untuk menyokong tanah daripada menjadi lemah. Ini menjadikan struktur tanah itu longgar dan menyebabkan tragedi seperti tanah runtuh ataupun hakisan tanah. Kesan yang terakhir adalah mencacatkan pemandangan alam sekitar. Ini kerana kekurangan sumber kehijauan di suatu tempat menjejaskan keseimbangan pemandangan tempat tersebut kerana kawasan itu kaku dengan banyak bangunan tetapi sedikit dengan sumber kehijauan seperti pokok-pokok dan tumbuhan. Baiklah, seterusnya saya akan nyatakan tentang pelbagai langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia. Antaranya ialah mewujudkan sistem pengurusan hutan yang boleh menjamin dan melindungi flora dan fauna seperti menjalankan penanaman semula. Contohnya, menanam semula pokok balak yang sudah ditebang agar kita tidak akan kehabisan stok untuk penebangan balak dan kita akan dapat mengelakkan pembalakan terhadap pokok balak yang masih tidak cukup matang. Selain itu, menambah kawasan hutan simpan untuk mengurangkan bilangan hutan dijajah. Tambahan lagi, kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam memperketatkan undang-undang tentang pembalakan dan pemburuan haram. Pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar perlu sentiasa peka dengan setiap pergerakan yang dilakukan oleh pembalak dan juga pemburu haram kerana kewujudan mereka bakal menghancurkan flora dan fauna. Secara kesimpulannya, pelbagai aspek yang perlu diambil kira sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Dalam hal membangunkan negara menerusi perindustrian, alam semula jadi tidak boleh dilupakan. Jika khazanah bumi tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak ada lagi yang tinggal untuk generasi yang akan datang. Dunia ini adalah pinjaman. Manusia tidak berhak untuk merampas atau meragut kekayaan dunia dengan sewenang-wenangnya. Segala perkara yang ingin dilakukan perlu melalui pelbagai fasa untuk mengelakkan sebarang ancaman terhadap alam semula jadi. Kepupusan flora dan fauna mampu menjadi mimpi ngeri untuk kita semua jika tiada sikap ambil peduli dengan anugerah ini. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.